Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran hari ini Isnin 17 Ogos 2020 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1441 Hijrah. Pastinya Isnin yang baru, minggu yang baru bertemankan anda, kami bertiga sebenarnya. Saya Hanif Miswan. Saya Ani Mizati dan juga rakan kita di sebelah sana tu, Eli Iskandar. Maaf mengganggu awak menulis ya. Tidak mengapa. Bersama dengan Eli Iskandar juga pada hari ini. Ya. InsyaAllah kita akan bersama dengan anda untuk 1 jam 30 minit yang pastinya berkongsi informasi terkini dan juga perkembangan semasa yang mana meliputi segenap aspek insyaAllah. Dan hari ini juga kita nak kongsikan kepada anda dan ingatkan sekali lagi, walaupun dikatakan antara dah masuk pertengahan bulan Ogos ni, apa yang kita masih lagi perlu terapkan dalam diri, kekalkan duduk di rumah kalau tidak ada apa-apa sebarang urusan yang penting, kerana apa yang kita dapat tahu sekarang ini, mungkin anda juga sebenarnya sudah pun cakna dengan keadaan semasa di mana kita masih lagi berperang dengan keadaan COVID-19, walaupun seolah-olah nampaknya tidak ada apa-apa lagi, tapi itulah hakikatnya. Kita perlu sentiasa berjaga-jaga. Kita suka untuk ingatkan diri anda dan juga diri kita sendiri di sini. Betul, hakikatnya pasti kerap kali kita melihat bahawa perkembangan setiap hari jam 4 atau 5 petang dengan sama ada pengurangan atau pertambahan kes, dan sekarang ni dilaporkan juga setiap hari semakin meningkat kembali kes dengan kluster baharu yang ditemui terutamanya di bahagian utara tanah air, di Kedah, dan ini yang pasti merisaukan. Dan kita ingin semak kembali berapa perkembangan terkini untuk perkembangan kes COVID-19, dan pastinya semalam dengan 25 kes baharu dilaporkan, dan ianya kebanyakannya masih lagi berlaku sekitar di Kedah dengan kluster Sivagangga dan juga Tawar semalam yang paling merisaukan apabila dilaporkan ada generasi kedua terbaharu 5 ataupun 6 daripada 25 kes semalam, dan ianya paling mencuri perhatian juga sekarang ini, dan kerap dilaporkan untuk kita semua berjaga-jaga berkenaan dengan penularan yang terbaru ini. 9 daripadanya adalah kes tempatan dan juga 16 merupakan kes import. Jadi total ataupun jumlah kes baharu ni merupakan 25 kes yang kita tahu ini adalah jumlah yang cukup mengerikan sebenarnya. Apabila terbitnya 2 digit ni memang cukup mengeri. Tambahan pula bulan Julai yang lalu, iaitu bulan lepas, saintis kita telah pun menemukan mutasi di 614G, yang mana itu juga merupakan salah satu yang lebih dikhawatiri kerana merupakan super spreader ataupun perebak utama yang cukup pantas sekali boleh menjangkiti antara satu sama lain. Itu yang dikhawatirkan dan telah pun berada di Malaysia, di mana ianya merangkumi kluster PUI Sivagangga dan juga kluster Ulu Tiram. Jadi apa yang dikabarkan oleh Ketua Pengarah kita, Dr. Nur Hisham, kita perlu lebih berjaga-jaga. Masih sama lagi langkah awal yang perlu kita lakukan, masih sama, SOP, walaupun kita dah sering kali dengar perkara ini, tetapi itulah yang akan mengelakkan kita daripada terjangkit dan juga dapat mengawal situasi ini lebih awal lagi. Okey? Okey, baik. Yang pasti kita ingin tahu, kami bukan berdua, bertiga sebenarnya. Eli Iskandar juga bersama dengan kita. Mungkin Eli, perkembangan terkini dari anda, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada kawan-kawan semua. Hari ini hari yang sangat istimewa kerana kita nak kongsi sesuatu yang menarik. Hari ini dalam cerita Bulan Merdeka, kita ada penampilan 2 tetamu istimewa yang terbabit dalam pembikinan sebuah filem pada tahun 1979. Filem ini berjudul Prebet Lapuk, dan filem ini adalah filem yang boleh dikatakan filem tentera paling cukup ramuan dia. Dari segi genre dia. Sebab ada komedi, ada patriotisme, ada kisah cinta, nilai-nilai murni juga terapkan, kisah kekeluargaan. Segala nilai. Pelakon juga menggunakan nama sendiri. Ya, betul yang lah. cukup istimewa juga. Betul, itu salah satu daripada ataupun antara ramuan yang melengkapkan filem ni. Cuma itulah, barangkali kalian ni generasi 80-an kan? Ya. 80-an. Bukan, saya bukan. Awak 90-an? Up sikit. Wah, Ani 90-an ya? Nampak Dia muda. awal 90-an. Kenapa saya dapat 80-an ke? Tak. Okeylah, balance. 70-an, 80-an. Saya 80-an. Saya 70-an. 70-an, 80-an, 90-an. Ya. Kita bercakap tentang satu filem yang dihasilkan dan menjadi bualan dan juga menjadi tarikan dalam kalangan penonton, iaitu filem patriotik. Jadi adakah ianya fenomena pada ketika dikeluarkan? Saya agak kecil untuk melihat fenomena itu, tetapi saya membesar dengan filem ini. Boleh dikatakan setiap tahun ketika saya membesar akan ditayangkan. Sebab ada filem yang lebih serius seperti Bukit Kepong dan sebagainya. Tapi filem ini
Mungkin sebab lebih ada dekat elemen dengan komedinya. masyarakat. Ya. Dan dua watak utama dalam filem ini akan kita tampilkan secara live dan eksklusif. Jadi kalau anda nak sembang dengan mereka, AR Badul dan juga Tawil akan datang ke Malaysia hari ini nanti. Jangan lupa sama kami. Nak sembang ke nak tanya soalan, bolehlah selepas ini. Penerbit Lapor ni bila kita mengkaji sedikit tentang filem ini, bukannya diiktiraf di Malaysia saja. Di luar negara juga memberi pengiktirafan. Thailand, Indonesia mengiktiraf Penerbit Lapor ini. Itu yang akan kita kongsikan nanti di akhir rancangan. Teruskan bersama dengan kami untuk anda mengetahui apa lagi perkongsian yang sebenarnya mungkin di sebalik tabir pembikinan filem itu kan? Ya, okey, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada Akhbar. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Harian Metro. Silakan Anim. Okey, di Harian Metro, halaman hadapan sekali, ini adalah berita yang cukup mendukacitakan di mana tajuknya kek coklat terakhir, di mana individu ini sempat menghantar kek coklat kepada ahli keluarganya sebelum rentung. Bersama suaminya dalam nahas jalan raya membabitkan 5 kenderaan di Segamat malam kemarin. Dalam kemalangan negeri itu, seorang lagi pemandu turut rentung manakala 4 yang lain selamat. Memang menjadi rutin pasangan suami isteri terbabit menghantar makanan kepada keluarga sejak mereka berkahwin setahun yang lalu. Okey, halaman 2 dan 3 gambarnya agak mengerikan dan kebakaran yang dapat anda lihat di halaman 2 dan 3 ini memang cukup ngeri dan juga boleh dikatakan nahas kemalangan terbakar ini agak serius, membabitkan beberapa nyawa yang terpaksa dikorbankan. Dan juga di atas tu keadaan kereta yang dinaiki oleh Nur Aini dan Said Khairul Anwar selepas api dipadamkan memang kita boleh dikatakan total loss ataupun memang tak nampak lagi dah rajah gambar keretanya. Okey, salam takziah kita ucapkan kepada keluarga. Pastinya ini adalah saat yang paling mendukacitakan dan juga memberi trauma kepada ahli keluarga. Sebab yalah, memang menjadi rutin harian mereka menghantar makanan setiap minggu kepada keluarga semenjak kahwin pada tahun lalu. Baru setahun berkahwin. Salam takziah kita ucapkan. Okey, kita beralih ke berita harian dan pastinya antara yang dipaparkan di muka hadapan adalah berkenaan dengan pengkalan data yang akan ditubuhkan oleh Teraju. Ini sangat menarik juga untuk agenda Bumi Putra dalam meningkatkan pembangunan modal insan, peningkatan peluang pekerjaan, pemekasan dan pengembangan bidang keusahawanan. Tetapi tajuk yang menjadi pilihan penerbit pada pagi ini adalah di halaman keempat berkenaan dengan mutasi D614G yang dikhawatiri 10 kali lebih mudah berjangkit. Ini dikesan dalam kluster PUI Sivagangga dan juga Ulu Tiram. Ada terdapat 3 kes secara keseluruhannya. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, mutasi D614G yang ditemui saintis pada Julai lalu didapati mudah merebak jika disebarkan oleh perebak utama ataupun kata lainnya adalah super spreader. Selain mungkin menyebabkan kajian vaksin sedia ada tidak merangkumi atau tidak berkesan terhadap mutasi itu. Okey, anda boleh baca perincian ini, tetapi saya ingin tekankan bahawa sekarang terdapat beberapa WhatsApp yang tular di media sosial terutamanya berkaitan dengan perkara ini. Kita jangan sebarkan terlebih dahulu. Kita tunggu berkenaan dengan kenyataan rasmi, barulah kita dapatkan pengesahan berkenaan dengan mutasi D614G ini. Kita semua khawatir, kita semua bimbang, kita jangan keruhkan keadaan. Okey, itu dia berita harian. Elis Iskandar teruskan di NST. Okey, ini berita gembira untuk warga Johor yang bekerja dan bertugas dan mempunyai urusan bisnes di Singapura dan muka hadapan NST membuatkan cerita perkongsian tentang COVID juga, Mutant in our midst. Tapi kita nak tumpukan perhatian kepada muka surat 6. Malaysia-Singapore border reopens today for business and work. The cross-border travel between Malaysia and Singapore under the Reciprocal Green Lane ataupun RGL and Periodic Commuting Arrangement PCA starts today. Transport Minister Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong said Wisma Putra and the Singaporean authorities held thorough discussions before the border opening was agreed upon. He said that he would refer to the Land Public Transport Agency APAT if there was a need for public transportation, and this should be subject to established standard operating procedures atau SOP. Kita bercakap tentang keupayaan untuk merentas sempadan dua negara, ya, Malaysia dan juga Singapura. Cuma sedang dipertimbangkan tentang pengangkutan awam pula, sama ada boleh bila akan dibolehkan untuk merentas. Jadi kalau disebutkan di sini juga, RGL is to allow cross-border travel for essential business and official purposes, while the PCA is to enable Singapore and Malaysia residents who hold long-term immigration passes
for business and work purposes in the other country to enter that country for work. Jadi ini kesempatan yang sepanjang diambil, difahamkan ada kuota tertentu. Dan hari Jumaat rasanya dah penuh, dah tutup kuota tu, dah dilaporkan pada beberapa hari yang lalu. Okey, itu di NST. Kita nak cerita sikit apa yang berlaku di ataupun termuat di Utusan Malaysia. Menerusi utusan.com.my, berita pilihan penerbit, teruskan perjuangan tanpa Dr. Mahathir. Ini kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun tanpa kehadiran bekas pengurusinya Tuan Dr. Mahathir Mohamad, pimpinan dan ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu diingatkan untuk tetap setia meneruskan perjuangan. Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ini kerana wadah perjuangan parti mesti terus dipertahankan. Beliau menitipkan ini di laman di status Facebook beliau. Antara lain disebutkan, saya dan kita semua pastinya berasa sedih kerana beliau Dr. Mahathir tidak lagi bersama-sama kita. Tidak mengapalah, beliau memilih haluannya tersendiri dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau. Dan antara lain Tan Sri Muhyiddin menyebutkan, saya yang tubuhkan parti ini. Beliau adalah pengasas kepada parti ini. Jadi tidak ada sebab untuk saya khianati kepada parti yang saya sendiri tubuhkan. Saya yakin segala apa yang telah berlaku pasti ada hikmahnya. Jangan kita lupa kita sekadar merancang, tetapi Tuhan yang lebih menentukan. Dan kita nak ucapkan tahniah juga kepada individu yang berjaya menjadi pemimpin kepada Seri Kandi dan juga Armada. Betul. Ya, YB Rina Harun memegang menang tanpa bertanding, dan juga untuk Armada kita ucapkan tahniah kepada Senator Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang menerajui Armada menggantikan Syed Saddiq. Okey, itu antara perkembangan Bersatu, dan kita nantikan perkembangan lain dari masa ke masa. Itu antara perkongsian surat khabar hari ini. Ya, dan saya nak kongsikan juga, jika anda melihat pelari-pelari di jalanan berlari dengan menggunakan peranti telefon bimbit ini, jangan keliru kerana bermula hari ini secara rasminya hashtag Kita Bersama Restart Malaysia Challenge akan bermula, yang kita telah war-warakan pada setiap siaran di Malaysia hari ini. Dan hari ini bermula 17 Ogos sehingga 16 September, simboliknya sehingga ke Hari Malaysia. Dan anda boleh dapatkan segala maklumat lanjut dan pendaftaran boleh layari laman getbiib.com/events/69, dan pastinya ada cabaran-cabaran tertentu dalam saingan ini. Saya juga akan turut serta bersama dengan pasukan saya, The Return of Marathon Bikers, dan kita menyasarkan lebih kurang 500 km secara bersama sepanjang bulan ini, sepanjang tarikh ini dibuka. Jadi teruskan bersama, tapi nasihat saya adalah pastikan utamakan keselamatan dan juga kesihatan. Jangan push diri masing-masing tu. Itu yang penting. Saya tertarik dengan tudung Asma tadi. Salah seorang runner pakai tudung bendera. Okey, mungkin ramai lagi yang akan meraihkan. Mana tahu berlari sambil menggayakan pakaian ataupun busana kemerdekaan sebagai lambang semangat kita bulan ini, bulan kemerdekaan. Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bincang tentang program Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif ataupun pelaksana. Pastinya mereka penggiat seni dan juga keluhan daripada mereka penggiat seni dan yang berada di belakang tabir itu didengari, dan insya-Allah pelaksana ini akan bantu mereka segalanya seketika nanti di MSI. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya di MHI, dan seperti yang kita kabarkan sebentar tadi, program Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif ataupun pelaksana bagi memartabatkan kembali ataupun membantu mereka yang memerlukan dalam industri kreatif seni sendiri, penggiat seni, belakang tabir, dan kali ini kabarnya meliputi segenap aspek yang terlibat dalam industri. Jadi terus bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Ahmad Ilham Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berapa lama dah tak tayang MSI? MSI lama sungguh. Selalu lama dia double MSI. Okey. Sebab kita nak bercerita tentang pelaksana yang kita tahu ini adalah antara rentetan daripada bagi membantu mereka yang memerlukan dalam industri terkesan dengan keadaan PKP ni kan. Itu adalah sumber utama mereka dari segi pembikinan filem dan sebagainya. Segalanya terpaksa diberhentikan ekoran daripada pelaksanaan PKP dan sebagainya. Tetapi sejauh mana sebenarnya industri seni ini terkesan? Oh, amat terkesan. Kalau kita cerita tentang dia punya efek tu memang amat terkesan kerana semua syuting tak boleh laksanakan. Okey, bukan saja kita cerita daripada aktiviti syuting, tapi lepas PKP pun dia punya rentetan daripada itu pun kalau kita tengok industri pawagam pun terkesan juga. Jadi dia melibatkan bukan saja pekerja tapi penerbit juga terkesan apabila kalau kita tengok
sinema hari ini, pawagam hari ini masih lagi struggling. Kita masih lagi struggling untuk mendapatkan audiens pergi ke pawagam, dan dalam masa yang sama juga kita melihat bahawa penerbit-penerbit yang mana menerbitkan drama, mereka hari ini menyiapkan apa yang lama. Jadi mereka menunggu yang tergendala sebelum PKP. Tetapi apa yang kita lihat bahawa kalau kita tidak mempercepatkan proses membangunkan balik ekonomi lebih-lebih daripada sudut penerbitan, kalau kita tak boleh ke filem, kita punya fasa pertama mungkin ke drama, so kemungkinan makin ramai lagi lah yang akan terjejas. Ya. Okey, bercerita tentang pelaksana yang dikatakan 40 juta yang akan diberikan dan diperuntukkan kepada mereka yang memerlukan, terbahagi kepada beberapa aspek lah pastinya. Ya, mungkin boleh dihuraikan lagi. Sebenarnya pelaksana inilah satu kita boleh katakan antara pelan untuk memulihkan balik ekonomi industri kreatif hari ini. Kerana ini kali pertama di mana kita tengok dia punya gabungan atau satu misi bersepadu yang melibatkan Finas, melibatkan penerbit itu sendiri dan melibatkan stesen penyiar. Di mana ini kali pertama, kerana apa yang ini adalah salah satu daripada aspirasi yang buat menteri kita, Datuk Saifuddin, mengatakan bahawa kita harus bantu rakan-rakan yang sudah terjejas di luar sana. Ayatnya macam mudah, bantu, kita kena bantu. Jadi apa yang kita lihat bahawa kalau nak bantu, kita bukan hanya membantu daripada sudut A atau B individu, tapi kita harus bantu jaringannya itu, daripada penerbit kepada stesen TV, daripada kru-kru di belakang tabir, dan juga daripada industri sokongan seperti catering, mereka buat penyewaan, equipment rental. So jaringan itu akan mendapat dia punya benefit apabila plan pelaksana ini dilaksanakan, kerana inilah kali pertama juga di mana Finas membuat satu inisiatif, kita bekerjasama dengan stesen TV untuk mengeluarkan slot-slot tayangan di mana Finas akan menurunkan dana bagi menampung slot-slot tersebut. Kita tahu Finas merupakan badan yang akan membantu untuk mengutarakan inisiatif-inisiatif yang dapat membantu penggiat seni. Kali ini mungkin pelaksana ni lebih menyeluruh, di mana kabarnya bukan sahaja kategori-kategori yang sebelum ini, tapi ada tambahan kategori juga yang dimasukkan di bawah bantuan pelaksana ni. Kalau kita tengok pelaksana ni sebenarnya dia bukan saja untuk orang industri filem ataupun drama saja. Dia juga boleh pergi kepada industri lain seperti penyanyi, pemuzik. Kerana kalau kita tengok slot di kaca TV yang mana kita kembangkan, kita bukan fokus hanya pada drama bersiri atau telemovie. In fact, kita pergi kepada rancangan hiburan, magazine program, kita pergi juga kepada rancangan-rancangan yang mana kita merasakan bahawa rancangan ini boleh memberi peluang pekerjaan kepada penggiat-penggiat seni di bawah sana. So Finas terbuka untuk kita membantu menurunkan dana agar penerbitan tersebut boleh dilaksanakan. Okey, pastinya harapan yang kita nak tahu daripada pihak Finas sendiri yang kabarnya telah pun melaksanakan perkara ini dan mengharapkan hasil daripada mereka yang terlibat dalam bantuan pelaksana ini. Bagi saya pelaksana ini takkan berjaya kalau penerbit sendiri tidak mainkan peranan yang penting di dalam menerbitkan hasil-hasil karya yang kata berkualiti, mutu, dan juga dalam masa yang sama ia juga tidak akan berjaya kalau penyiar tidak membantu untuk memberi slot-slot yang hebat. So, jadi bagi saya apabila bantuan itu telah turun, saya juga mengharap para penerbit akan melaksanakan penerbitan tu, jangan ambil, orang kata jangan tangkap muat lah, atau jangan take advantage kerana hanya kena bantu hanya untuk membantu daripada sudut pekerjaan, tapi jangan lupa tentang kualiti penerbitan itu sendiri, kerana inilah kali pertama, ini mungkin kita nak meletakkan satu benchmark di mana kalau perkara ini berjaya, ia mungkin akan menjadi satu fasa yang akan diteruskan di dalam agenda Finas dalam membangunkan industri kreatif tanah air secara menyeluruh. Bukan menganggap ini adalah satu bantuan semata-mata di kala kecemasan ini, tapi ini menghasilkan penyebab. Ini mungkin penyebab. Tetapi kalau benda ni bagus, kita mungkin akan teruskan dari tahun ke tahun, kerana kita boleh nampak impak dia. Bukan hanya kepada peluang pekerjaan, tapi kepada kualiti konten itu sendiri. Kita akan melihat ada pembangunan kat situ. Apa yang selalu dikabarkan kepada mereka yang akan memohon untuk pelaksana ini sebagai salah satu asas yang dipegang untuk menghasilkan satu yang berkualiti? Permohonan tu kalau kita tengok, stesen TV akan mengeluarkan diorang punya email atau apa di mana penerbit akan memohon terus ke stesen TV. Segala pitching, segala proses permohonan akan dilaksanakan di level stesen TV, di mana stesen TV yang akan juga menentukan konten-konten, kualiti konten, jenis-jenis konten, penerbit, pelakon ataupun pekerja-pekerja yang mana mereka merasakan bahawa dia akan menyelaras segala-galanya. So daripada situ barulah pergi kepada Finas untuk Finas akan menampung kos pembiayaan penerbitan tersebut. Tapi jangan risau. Ini ada setengah orang kata
takut ada kroni lah, takut ada apa. Sebab dalam pelan pelaksana ni satu penerbit satu slot saja dibenarkan dalam satu tempoh masa. Sebab kita pecah kepada berapa stesen TV. Ya. Kerana ianya buka peluang kepada semua kan. Sebab kategori yang disebutkan tadi bukan sahaja drama pendek dan sebagainya, ada juga kategori-kategori tambahan. Ya, di mana info yang boleh didapatkan bagi mereka yang sedang mendengar perbualan kita ni, mungkin info yang paling info tepat dia sekali. kalau di Finas di website kami, di IG kami, di Twitter kami, tapi di stesen-stesen TV yang membuat kolaborasi dengan kami seperti Media Prima. Media Prima juga ada infografik mereka yang mana memberitahu kepada penerbit bagaimana cara untuk memohon pelaksana ni. Okey. Okey, itu dia. Kita harapkan yang terbaik dan juga ini adalah antara bantuan ataupun inisiatif yang dapat menyelesaikan masalah-masalah penggiat seni. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Idham Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, yang berkongsi dengan kita pada hari ini. Pastinya ini adalah antara yang ditunggu-tunggu ataupun yang ingin sangat dimanfaatkan oleh penggiat-penggiat seni di luar sana. Kita tahu nasib anda dan juga keluhan anda sebelum ini yang betul-betul terkesan dengan keadaan PKP didengari, dan harapnya inilah masanya untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat masa depan industri negara. Okey, Eli Iskandar nak berkongsi sesuatu dengan kita. Silakan Eli. Terima kasih Anim, terima kasih tetamu. Dah lama tak jumpa ya. Selamat menjalankan tugas, meneruskan tugas dengan jayanya. Terima kasih, Lee. Ya, sama. Baik, kita nak bercerita tentang sesuatu yang sangat-sangat penting ini. Hari ini 17 Ogos, esok 18 Ogos. Dan esok kalau diikutkan genap 5 bulan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, dan pelbagai fasa dilalui, dan pada 31 Ogos ini kita harapkan fasa pemulihan ini tamat. Jadi walau bagaimanapun terdapat beberapa perkara yang harus kita pertimbangkan, dan kerajaan sedang menilai sama ada diteruskan ataupun tidak, kerana ada kawasan tertentu yang terpaksa dijalankan atau dilaksanakan TEMCO dan sebagainya. Okey, dan dalam tempoh fasa PKP ini pelbagai SOP telah pun dikeluarkan merentas pelbagai sektor dan juga industri, dan antara lain yang boleh kita kongsikan sini sejak ia mula dilaksanakan ialah kerajaan melaksanakan kuarantin di stesen kuarantin kerajaan, dan antara perkara-perkara yang berlaku berkaitan pelaksanaan inilah tentang isu yang tular di media sosial dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak berkongsi satu cerita yang dibawakan oleh seorang veteran yang pernah bertugas di luar negara, di Hong Kong secara spesifiknya, dan beliau kembali ke tanah air dan melihat sendiri bagaimana perjalanan SOP dilakukan, dan beliau berkongsikan maklumat ini kepada pihak berwajib, dan juga ini juga untuk perkongsian bersama, bukan untuk mengkritik tetapi untuk mensyorkan penambahbaikan perkara-perkara seperti SOP ini. Jadi rakan wartawan Izwan ada perkongsiannya, saksikan. Kita ditenggelami oleh SOP yang sangat banyak. Tetapi SOP yang ada itu tidak dikoordinasikan antara agensi-agensi yang terlibat. Semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, termasuk warga asing yang dibenarkan, akan dikuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam mana agaknya Tuan terfikir untuk berkongsi pengalaman Tuan ini bersama kami sekarang ini? Tidak ada pelarasan. Tidak ada pelarasan dan tidak ada koordinasi antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat di Malaysia. Okey, itu sebab saya nak berkongsi, sebab saya tak mahu pengalaman pahit yang saya alami dikuarantinkan di Malaysia ini dialami oleh rakyat lain. Kapten sendiri pernah dikuarantin juga seusai saja sampai di Hong Kong. Bagaimana agaknya proses ataupun pengurusan semasa di kuarantin, sebab saya difahamkan juga di Hong Kong perlu kuarantin sendiri di rumah, ya? Bila kami tiba di Hong Kong, diberi satu sampul surat. Di dalam tu terdapat perintah kuarantin dengan nama saya semua dah komplit. Kami diberi satu e-electronic tag. Electronic tag itu disinkroniskan dengan app yang ada di dalam mobile phone. So semua benda tu telah diberi pada kami semasa arrival di Hong Kong. Dan tag tu sebenarnya link dengan bilik gerakan oleh pusat kuarantin negara Hong Kong. Jadi kalau kami keluar daripada perimeter rumah kami, dia akan activate red alert dekat bilik gerakan. Saya diberi satu nombor telefon Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang mana dia kata
saya boleh telefon nombor ini untuk mendapatkan makanan. Bila saya telefon keesokan harinya, saya kata saya seorang Muslim dan saya perlukan makanan halal. Dan dia hantar kepada saya 2 beg makanan dalam tin, makanan yang halal. Yang saya ingin kongsikan berbeza dengan yang berlaku di Malaysia. Bila saya sampai, saya keluar daripada arrival hall tadi pada hari pertama 31 bulan Julai. Saya keluar pada arrival hall, saya naik bas. Kami tidak diberitahu ke mana pun. Duduk diam-diam. Masa tu sudah di KLIA? Di KLIA naik bas untuk dihantar ke hotel, pusat kuarantin. Okay. Kami tidak diberitahu ke mana. Dan kami berada di situ sehingga pukul jam 11.30 malam. 2 jam setengah kami berada di dalam bas. Tanpa sebarang maklumat. Tiada seseorang yang memberi arahannya sebegitu. Beri taklimat apa? Susah sangat. Tiada taklimat. Tak ada. Daripada mula-mula kami sampai sehingga kami ke hotel tak ada satu maklumat apa pun. Sebab dalam bas yang saya naik itu ada 20 penumpang. Daripada 20 penumpang tu saya dapat tengok ada lebih kurang 5 atau 6 warga asing. Ya, saya akui kerajaan Malaysia, agensi disikan semua ada SOP. Tapi kita orang sesat dalam SOP. Sebab orang yang berada di KLIA arrival hall tak bercakap dengan orang KKM yang tunggu di pusat kuarantin. Dan boleh saya tahu juga bagaimana semasa tempoh di kuarantin di hotel? Semasa tempoh di kuarantin, bila saya check in dekat hotel, beratur ramai-ramai. Kaunter yang buka hanya 2 kaunter untuk check in. Betul. Sudah didaftar masuk? Dan daftar masuk, saya masuk dalam bilik. Lepas tu terus putus hubungan. 14 hari duduk di situ. Tidak ada sebarang maklumat. Dan saya juga ada email kepada CPRC. Sehingga ke saat ini, saya tidak ada reply pun daripada CPRC. Ya, okey, terakhir sekali, Kapten, kan apa yang Kapten ingin sampaikan ataupun kita berikan cadangan supaya lebih lagi kita menambah baikkan dari segi pengurusan di pusat kuarantin itu sendiri? Saya juga ingin mencadangkan kalaulah proses kuarantin ini hendak dilaksanakan lebih baik, cuba adopt tag yang pakai electronic tag. Itu yang pertama. Yang kedua, SOP ni kena publish dalam internet ke, kalau tak nak dalam internet pun print out, bagi pada yang mana sampai tu dalam 2 bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, taklimat tu mustahak. Taklimat tu mustahak kerana kita dah sampai ni, kita nak tahu apa yang berlakunya. Ini Malaysia punya cara. Malaysia punya cara macam mana? Dan saya rasa daripada segi SOP, SOP komunikasi, kebajikan juga dan sebagainya, banyak input yang kita dapat. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kita nak bersama lagi di MSI untuk pelbagai perkongsian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahu tak, saya baru saja selesai membuat pesanan makanan menerusi aplikasi dalam talian. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Ia juga sesuai dengan rutin harian saya yang boleh dikatakan sibuk digalah. Saya sudah digital. Anda bila pula? Pernahkah anda menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Tak apalah. Mari sama-sama kita sertai kempen #SayaDigital memacu masyarakat digital. Ekonomi digital diberi tumpuan khusus oleh kerajaan untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Menerusi penjana yang diumumkan baru-baru ini, kerajaan juga menyediakan peruntukan besar untuk mendigitalkan perniagaan dan menarik pelaburan digital ke negara kita. Kempen #SayaDigital anjuran MDEC, yakni Malaysia Digital Economic Corporation, yang akan bermula Ogos ini adalah tepat pada masanya, iaitu ketika Malaysia dan seluruh dunia mengamalkan norma baru akibat pandemik COVID-19. Digital memudahkan serta mengurangkan risiko terhadap penularan wabak berkenaan. Kempen ini bertujuan untuk mengumpulkan inisiatif ekonomi digital di bawah satu kerangka utama bagi membina masyarakat bermaklumat dan merangsang ekonomi digital. Kempen #SayaDigital ini akan memanfaatkan pelbagai lapisan masyarakat. Pada Ogos, menerusi kempen #SayaDigital ini, terdapat 3 program, iaitu Sidang Kemuncak PKS dalam talian, Expo Pekerja Bebas dan Gig GFX, dan My Digital Workforce. Sidang Kemuncak dalam talian PKS pula bertujuan untuk memperkasakan perniagaan
memupuk transformasi digital dan seterusnya membantu PKS mempercepat perjalanan digital mereka. Expo Pekerja Bebas dan Gig GFX adalah program untuk menggalakkan penyertaan rakyat dalam ekonomi gig bagi tujuan menambah pendapatan, terutama semasa tempoh kegawatan ekonomi. Mereka kata yang ini saya pun dan sesiapa saja tua muda luar bandar-bandar boleh join. My Digital Workforce adalah inisiatif bagi menggembling tenaga, pakaran serta sumber dari pelbagai pihak, sektor swasta, kerajaan dan akademik untuk menyediakan tenaga kerja Malaysia dalam pekerjaan berkaitan ekonomi digital. Ayo, rebutlah peluang ini untuk mendigitalkan perniagaan dan belajar kemahiran baharu secara digital. Ia sangat mudah dan menjimatkan masa. Ia juga sesuai dengan rutin harian saya yang sibuk. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan itu tadi kita saksikan perkongsian daripada Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang telah menggunakan ataupun sedang menggunakan ataupun menggunakan aplikasi digital bagi memudahkan urusan beliau. Dan sejajar dengan perbincangan pada hari ini iaitu gerakan #SayaDigital bagi memacu masyarakat digital. Saya perkenalkan tetamu berikutnya di sebelah kiri saya ialah Ahmad Norhat Zahari. Beliau adalah Setiausaha bahagian teknologi komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Norhat. Ya? Betul. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Di tengah-tengah ni anak muda yang segar ni Datuk Fazli Shah, Ketua Pegawai Strategi Malaysia Digital Economy Corporation MDEC. Apa khabar? Ya, khabar baik. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami Datuk Fazli, dan di hujung sana ialah Lin Alias, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Gogo Pasar. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bersama kami kalian bertiga. Dan tadi secara rangkuman lah yang Bapak Menteri ada menyebutkan tentang #SayaDigital ini. Barangkali nak dihuraikan lebih lanjut ya Cik Ahmad Norhat tentang gerakan #SayaDigital ni. Silakan. Sebenarnya Cik Lee, #SayaDigital ini merupakan satu kempen lah. Kempen ataupun satu gerakan untuk mempercepatkan pertumbuhan masyarakat digital di kalangan rakyat Malaysia. Okey, kita nak membudayakan rakyat Malaysia tu supaya menggunakan digital dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, okey, in term of masyarakat, apabila kita kata berkaitan dengan masyarakat, masyarakat tu meluas, tidak kira umur. Daripada sekolah rendah, dewasa, belia, OKU, orang tua dan sebagainya. Begitu juga masyarakat berkaitan dengan sektoral, in term of vertical. Contoh, tidak kira dari segi industri ataupun sektor perbankan ke, ataupun SME kecil-kecilan ke, makcik kiyah jual kuih ke dan sebagainya. Mereka ni perlu mempunyai satu elemen digital dalam kata kehidupan seharian mereka supaya mereka dapat memperluaskan perniagaan, menjana pendapatan dan sebagainya menggunakan elemen digital. Okey. Datuk Fazli, antara inisiatif yang dibawakan melalui gerakan #SayaDigital ini. So kita baru je last week habis minggu pendigitalan SME. So sekarang semua kita buat online. So webinar, so tak payah keluar rumah pun. Daripada TV ataupun handphone pun boleh tengok. Dan pada minggu depan kita akan ada My Digital Workforce. Itu untuk sesiapa yang di luar sana yang mungkin nak see what kind of job opportunities ada dalam bidang digital ni. Dan pada penghujung bulan ni kita pun akan ada GFX, Gig dan Freelance Expo. Ini amat penting dalam suasana pasca COVID ya, kerana kita pun peka bahawa banyak bisnes, perniagaan dan juga terpaksa melepaskan kaki tangan. Jadi kalau kita kerja dalam gig economy atau freelance economy ini mungkin satu antara cara kita dapat menjanakan balik pendapatan untuk masyarakat kita sendiri. Okey. Dan ada inisiatif seperti e-berkat dan pembiayaan mikro untuk usaha mikro. Barangkali boleh dikongsikan lebih lanjut. So seperti Encik Norhat kata tadi, kita nak merangkumi semua lapisan masyarakat. So nak jinakkan pakai aplikasi digital. Macam bayangkan sekarang kita keluar masuk membeli belah semua scan sini scan sana, masih sejahtera kan. So benda ni dah jadi macam norma baru. So as a opportunistically kita boleh pakai behavior baru ni untuk menggalakkan lagi penggunaan e-wallet, digital payment, contactless ya. Ini sangat penting dalam suasana pasca COVID.
kita pun ada macam katakan Glow yang tadi saya sentuhkan tentang gig dan freelance workers ni. Kita boleh mencari kerja atau projek daripada bukan saja syarikat atau perniagaan daripada Malaysia, daripada overseas pun ada. So the opportunity is very big. Dalam Glow pun kita dah dengan kerjasama MCMC dan KPLB, kita dah sediakan lebih daripada 500 pusat internet desa di mana masyarakat semua boleh akses internet dan kerja online through the pusat internet desa. Okey, kira banyak sekali inisiatif sebenarnya kalau diikutkan, dan ini sewajarnya diambil manfaat oleh rakyat Malaysia dengan norma baharu ni kan. Ya, kita sebelum ni takut nak keluar, sekarang masih lagi ada kesedaran itu, kebimbangan itu, tapi ia tidak bermakna kita tak harus ambil peluang ini. Ya, kita nak menjana ekonomi kita. Okey, balik pada Cik Nurhat, kepentingan gerakan #SayaDigital ini kepada pemulihan ekonomi negara. Okey, kepentingannya sebagaimana kita sudah maklum, sebenarnya pandemik COVID-19 ni ramai yang kata is a blessing for in disguise lah kan. Maknanya sebelum ni kita jaranglah, saya sendiri jarang menggunakan video conference call dan sebagainya. Tapi bila adanya pandemik COVID-19 ni, semua masyarakat Malaysia dah mula embark atau menggunakan digital dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, dulu memang kita jaranglah beli online shopping, melalui e-marketplace dan sebagainya. Normally kita suka pergi di shopping kompleks dan sebagainya, bla-bla. Tetapi dengan ada situasi sekarang ni, kita punya norma baru dalam kehidupan kita seharian. Bermaksud kita menggunakan elemen-elemen digital untuk memberi barang keperluan harian kita, pertama. And then kedua, kita nak berhubung di antara kita dengan dengan ibu bapa kita di kampung, ataupun in fact berhubung dengan saudara mara kita di luar negara menggunakan elemen digital ni. Betul. Yang kedua. And then yang ketiga, dari segi perniagaan. Masa PKP bermula 18 Mac dulu, memang kena tutup semua. Kedai tutup, perniagaan tak berjalan dan sebagainya. So bagaimana mereka ni untuk melakukan bisnes? So mereka terpaksa menggunakan elemen digital untuk menjalankan perniagaan mereka. Mungkin sebelum ni mereka lebih selesa menjalankan perniagaan di tepi-tepi jalan, buka gerai, di restoran konvensional punya cara. Tapi kali ini mereka dipaksalah. Maknanya pandemik COVID-19 ni memaksa mereka untuk berubah ke elemen digital untuk mereka menjalankan perniagaan dan mendapatkan pendapatan, keuntungan dan sebagainya. Ya, itulah satu situasi yang memaksa kita untuk mendakapi cara baharu ini. Okey, kita nak perkenalkan Puan Lynn Alias. Beliau ini bukan calang-calang individu sebenarnya. Telah mendirikan beberapa bisnes digital seperti Halal & Co, halalco.com, dan juga yang terbaru ini Gogo Pasar. Nama pun catchy ni. Kalau boleh Puan kongsikan bagaimana boleh memulakan perniagaan berlandaskan digital ini? Okey, saya sebenarnya dah lama jugalah berkecimpung dengan bahagian digital ni, sebab saya sebagai seorang usahawan, entrepreneur, saya sudah lebih kurang 25 tahun dalam entrepreneurship ni. Saya mula dengan retail ID, lepas tu saya masuk ke dalam a few of the digital yang saya dah mulakan, dan juga yang terakhir tahun lepas saya exit daripada salah satu daripada deal saya dengan biodegradasi factory. Saya exit selepas 4 tahun. Saya mulakan Gogo Pasar sebenarnya tahun lepas, bulan 9 September. Saya ingatkan nak pencen dah, tapi tak tahulah, kita agaknya pasal kita ada jiwa usahawan ni kan, dia tak boleh duduk diam. Dia kepala dia malam-malam tidur fikir je apa masalah kita nak solusi lah. Kita nak selesaikan bukan untuk negara lah, macam kita fikir, sebab saya dah lama berkecimpung dalam usahawan. Jadi saya fikir mungkin yang sekali ni saya nak lakukan satu bisnes ataupun satu perniagaan yang mudah, tapi boleh melibatkan komuniti. Dia ada macam social impact. Kalau kita panggil dalam kategori social entrepreneurship. Jadi saya fikirkan satu business model yang di mana kalau saya nak jual satu barang tu, saya tak nak saya sebagai owner kepada bisnes tu benefit seorang. Jadi saya nak sekali ni
mungkin create satu business model yang boleh buat satu di mana orang lain juga boleh sama-sama menjual dan share keuntungan lah. Ini yang Gogo Pasar tu ke? Ya, betul. Kalau secara layman term je, kalau orang tanya Gogo Pasar tu apa yang boleh Puan Lin sebutkan? Gogo Pasar kita punya USP lah. Kita punya USP adalah pertama kita maintain fresh sebab ramai orang tak tahu apa maksud fresh tu. Kedua adalah harga yang berpatutan. Maksudnya dia slightly below the market price. Yang ketiga kita menggunakan community untuk jadi kita punya reseller dan menggunakan digital platform. Bila sebut community tu maksud community bagaimana? Semasa saya mula-mula plan this business model, saya fikir siapakah reseller, siapakah yang akan benefit daripada saya punya perniagaan. Jadi saya fikir dalam golongan B40 ataupun housewife yang duduk di rumah yang nak menjana second revenue stream ataupun first revenue stream ataupun sesiapa saja yang memerlukan revenue stream yang kedua. Jadi itu adalah target group saya. Jadi mereka cuma perlu berada di rumah saja dan kami pihak Gogo Pasar akan menyediakan latihan digital training. Okey. Datuk, sasaran demografi ni seolah-olah macam bila Gogo Pasar ni ada komuniti sebagai reseller ni, seolah-olah demografiknya meluas, bukan hanya kelompok tertentu saja ya? Ya. So I think ini yang kita mahukan supaya pihak swasta dia sambut baik. Kita tak boleh selalu depend on kerajaan, walaupun kita boleh sediakan banyak platform dan banyak event dan gerakan seperti #SayaDigital yang kita sangat mengalukan ialah untuk pihak swasta ambil itu dan continue the momentum. Macam Lin ceritakan tadi, dia menyediakan satu business model ataupun Gogo Pasar ni yang saya fahamlah, nak beli sayur-sayuran pakai dalam talian. So I believe bila Lin explain pun dia punya business model to me, dalam kita punya community atau neighborhood, jiran kita akan jadi dia punya reseller. Jadi bila I nak beli ni, I bukan tak payah pergi pasar pun nak ambil. Pergi rumah jiran je dah. Semua dah order, dah bayar semua dah. So we just take our box from there. So banyak inovasi dalam business model yang kita memang dah perlihatkan, tapi we want more. And I think walaupun ada entrepreneur dan startup seperti Lin dan Gogo Pasar, kita memang memerlukan pihak swasta yang lebih besar. The bigger companies, the JLCs, the public listed companies. Sebab digital ni is a big leap forward for our country. Jadi insyaAllah dengan gerakan #SayaDigital, bukan saja masyarakat kita tapi perniagaan di Malaysia juga boleh memajukan ekonomi kita supaya Malaysia menjadi one of the leading players in the digital space for ASEAN. Sebab kita nak at the end of the day Malaysia ni jadi nadi untuk ASEAN Digital. Puan Lin, kalau diikutkan mungkin individu yang ada nilai keusahawanan seperti Puan sendiri kan, tak ada masalah untuk embrace konsep sebegini. Dilihat sejauh mana rakyat Malaysia ini bersedia untuk mendigitalkan diri mereka, apatah lagi untuk ekonomi? Saya sebenarnya sebelum saya memulakan bisnes model saya ni, saya buat data, statistik mengenai berapa ramai pengguna misalnya social media. Saya rasa budak umur 4 tahun, 5 tahun pun boleh menggunakan pakcik, makcik yang dah 70 tahun lewat 80 tahun, up to that age lah, boleh menggunakan social media. Jadi saya rasa digital training yang kita orang akan provide kepada reseller lah misalnya untuk diorang menggunakan untuk menjual adalah basic, it's very basic. Jadi bukannya sesuatu benda yang complicated lah. Jadi senang diorang nak menceburkan diri diorang menjadi seorang macam mini entrepreneur bagi kita orang. It's actually part of kita orang punya digital marketing team dan dapat membuat sale dengan mudahnya tanpa kita kata dia tak payah nak set up stall, brick and mortar punya shop, modal pun kurang. Jadi dia orang pun tak payah simpan stok. Kebanyakan reseller ataupun distributing punya model dia produk dia kena beli produk tu. Yang dalam ni kita ada buat sistem di mana dia orang tak payah pegang produk. Okey. Actually, can I comment on that? Silakan.
mungkin hari ini pun kan Ali pun sendiri dah I'm sure you have Facebook, you ada pakai WhatsApp, communicate with your friends and family. Mungkin yang tonton hari ini pun tonton via Facebook, betul. live, ataupun YouTube. So bila kita pun tertanya sedia ke masyarakat kita nak digital? Sebenarnya kita semua dah mula dah digital. Tanpa kita sedar. Ya. Cuma itulah, tapi kita kadang-kadang takut nak masuk bila berkaitan dengan transaksi ataupun berkaitan dengan kewangan ataupun ekonomi ni kan. Tapi ini kesempatan untuk kita nak mendigitalkan diri sendiri itu. Okey, Encik Norhat, kita bercakap tentang gerakan Saya Digital ini. Sejauh mana ia dapat membantu Malaysia untuk terus menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital? Sebab kita mungkin untuk golongan tertentu tu tak ada masalah. Ya, ada mereka tinggal di mungkin kawasan pedalaman sikit yang kalau tahu pun hanya untuk media sosial saja, tapi nak masuk ke sektor ekonomi ni takut sikit. Jadi sejauh mana melihat keyakinan itu? Yalah, itu yang kita ada satu agensi yang membawa elemen digital untuk masyarakat Malaysia, iaitu MDEC. Okey, sebelum tu saya sentuh berkaitan dengan statistik lah sikit. Statistik berkaitan dengan contribution ekonomi digital terhadap KDNK negara. Okey, pada tahun 2018 statistik menunjukkan ekonomi digital menyumbang sebanyak 267.7 bilion ringgit Malaysia. Bersamaan dengan 18.5%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2017, cuma 247.1 bilion saja ataupun lebih kurang 18.3%. Dan kita mensasarkan sumbangan ekonomi digital kepada kita punya KDNK kita pada tahun 2020 mencecah sehingga 20%. Okey, di KKM juga kita melihat kita memantau statistik. Okey, memantau statistik dan memantau ranking. Untuk berkaitan dengan perkara ini, kita ada statistik yang tertentulah. Contoh macam ICT Development Index, IDI, yang dikeluarkan setiap tahun oleh International Telecommunication Union. So kita memantau statistik tersebut very closely dan dari tahun ke tahun memang statistik Malaysia berkaitan dengan ICT, internet dan sebagainya memang meningkat. Memang meningkat. Okay. Tanpa kita sedar Encik Ali, tanpa kita sedar sebenarnya kita menyumbang terhadap apa pun kata statistik tersebut. Kalau kita ada mobile broadband, kita ada fixed broadband, kita ada SIM card dan sebagainya, kita menyumbang terhadap statistik ICT Development Index tersebut. Ya, itu dia. Ini masa untuk kita ajakkan lagi dan terus meraih keupayaan digital ini. Sikit daripada Lin, kalau boleh pesanan kepada yang lain. Mungkin anda dah pengalaman luas kan, kepada yang takut-takut tapi nak juga, apa yang boleh dipesan kepada mereka untuk mendigitalkan diri ini? Okey, sebelum kita mendigitalkan diri kita, nombor satu, kalau nak berniaga ni dia tak boleh takut langsung. Macam Nike kata, just do it. Just do it. Jangan fikir banyak-banyak. Apa nak jual, sebab kalau kita sekarang ni lagi banyak kemudahan. Misalnya daripada dulu, kalau kita nak menjual lagi nak get to the customer tu lagi lambat. Tapi sekarang sangat mudah, sambil-sambil main layan Facebook tu boleh jual barang. Jadi dia boleh mencana pendapatan secara mudah. Kenapa tak fully utilize digital ni kan? Itu yang saya rasa, saya harap lebih ramai lagi akan melibatkan diri, cari jalan macam mana nak be parts of this digital. Baik, semoga disambut nasihat itu. Lin, terima kasih banyak-banyak ya. Selamat maju jaya kepada Lin alias Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Gugur Pasar, Datuk Fazli Shah. Terima kasih banyak-banyak Datuk Fazli, Ketua Pegawai Strategi MDEC, dan juga Encik Ahmad Norhat Zahari, sebahagian Teknologi Komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita sambut dan sama-sama menjadi Saya Digital ini seluas-luas dan sehebat-hebat mungkin ya. Terima kasih ke kalian bertiga. Kita nak berehat seketika, selepas ini bersama dengan tamu kehormat kita, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, bercakap tentang Karnival Juaran Malaysia KJM 2020 untuk membantu memulihkan juga ekonomi negara. Semuanya selepas ini dalam Malaysia Hari Ini.
Baik, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya boleh simpulkan bahawa hari ini perkongsian kita adalah lebih kepada bagaimana ingin memperkasakan kembali ekonomi. Tadi kita bawakan kepada anda berkenaan dengan bencana dan kemudian pelaksana dan kemudiannya berkenaan dengan digital. Dan sekarang ini kita ingin bantu kepada usahawan-usahawan kecil, peniaga-peniaga dan juga mereka yang terkesan impak daripada Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi kita ingin berbicara berkenaan dengan Karnival Jualan Malaysia KJM 2020 yang inisiatifnya untuk bantu pulihkan ekonomi negara. Jadi kami sangat berbesar hati kerana di studio pada pagi ini kita membawakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang bahagia Datuk Alexander Nantalinggi di set. Apa khabar Datuk? Baik, ya. terima kasih. Baik, mungkin selaku pembuka bicara ini Datuk, kita ingin berbicara berkenaan dengan Karnival Jualan Malaysia KJM 2020 ini. Kabarnya telah pun berlangsung dan mungkin Datuk boleh memperincikan sedikit berkenaan dengan Karnival ini. Ya, boleh saya mulakan dengan saya nak mengumumkan dalam kempen ini kita ada hashtag belanja untuk Malaysia. Okey, belanja untuk Malaysia, belanja cantik. untuk Malaysia. Jadi ya KJM ini ataupun dia panggilan sebenarnya kempen jualan Malaysia adalah satu daripada dua program besar untuk kita laksanakan dari sekarang hingga ke penghujung tahun dalam program penjana lah. Ya, sebab dalam penjana tu diperuntukkan 20 juta ringgit untuk kementerian dan juga kementerian lain berbelanjakan untuk kita mengadakan program-program untuk kita nak menggerakkan semula rakyat Malaysia berbelanja untuk kita membantu dalam pemulihan ekonomi kita. Itu sebenarnya objektif. Jadi ini adalah inisiatif kerajaan bagi memastikan sektor peruncitan sektor peruncitan di dalam negara kita kembali berdaya saing dan mampu mengekalkan sumbangan besar kepada ekonomi negara kita ya. Sebab dengan penularan wabak COVID-19 ini banyak memberi kesan buruklah dengan perlunya diadakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi impaknya sangat besar kepada sektor peruncitan yang merosot. Jadi dan sumbangan sektor peruncitan ini telah merosot sebanyak 28 bilion dalam sebanyak itulah pada suku pertama tahun 2020 ini. Jadi kalau berbanding dengan tahun lepas, ia di peringkat 32.4 bilion ringgit pada suku keempat tahun 2019, iaitu penurunan sebanyak dalam 13% bersamaan dan 4.16 bilion penurunan. Jadi ini agak banyak, besar. Dan impak dia pun besar kepada masyarakat kita. Jadi dan juga ekonomi kita. Sebab begitu juga dalam tahun 2019 peruncitan mencatatkan nilai jualan sebanyak 537.6 bilion ringgit. Besar angka tu. Betul. Sumbangan kepada negara kita yang mana 30% pendapatan daripada sektor perkhidmatan adalah disumbangkan oleh subsektor peruncitan ini. Ya. Jadi berdasarkan kepada laporan prestasi ekonomi suku pertama tahun 2020 yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia, indeks perdagangan borong dan runcit menurun ke negatif 6.1% pada bulan Mac dari 5.4% pada bulan Februari. Ini banyak penurunan. Betul. Jadi kementerian kami, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mengenal pasti dan akan menggerakkan dua inisiatif seperti mana telah saya sebut pada awal tadi yang berpotensi untuk merancakkan sektor peruncitan di samping mengembalikan permintaan pasaran dalam negara iaitu kempen Jualan Malaysia 2020 dan kempen Beli Barangan Malaysia
jadi KBBM. Jadi dua program yang penting bagi kementerian. Sangat menarik Datuk, sebab kalau kita melihat kepada angka memang banyak yang menurunlah dari sudut jualan, sumbangan sektor perancutan juga 30% daripada tahun 2019, tapi ada penurunan sebanyak 13% pada tahun ini, 4.16 bilion. Datuk melihat kepada objektif KJM ni, kempen jualan Malaysia ni, saya difahamkan ada 3 objektifnya yang utama. Yang utama objektifnya adalah untuk merangsangkan dan menghidupkan semula aktiviti sektor perancutan dalam negeri pasca PKP. Ya, PKP ini sekian lama sudah dilaksanakan. Jadi juga untuk meningkatkan keyakinan pengguna untuk berbelanja. Boleh dikatakan dalam kata lain consumer confidence kita suntikan semula, sebab tanpa keyakinan pengguna, memang pengguna tak akan turun dan berbeli belah. Betul. Ya. Jadi objektif 1, 2 ini yang telah saya sebut 2 tadi adalah untuk menyokong sektor perancutan dalam negara yang terkesan seperti mana telah saya sebut kerana PKP COVID-19 ni. Jadi kita ada satu lagi untuk kita nak capai adalah untuk kita mempromosi aplikasi My Sales Tracker. Ini yang satu bagi objektif ini, kementerian memperkenalkan satu aplikasi telefon pintar iaitu My Sales Tracker. Jadi ini inovasi KPD NSGP ini adalah bagi membantu pengguna untuk menyemak sama ada sesuatu jualan murah ada diadakan dan di mana dan jualan murah itu sahih ke tidak, sahih ada, dan untuk bagaimana membantu pengguna pergi ke tempat tanpa nak mencari-cari, nak buang masa. Dengan aplikasi My Sales Tracker ni dia tepat, cepat. Ya. Dan juga pengguna boleh mengetahui lokasi sesuatu jualan, dan jadi boleh buat perbandingan harga juga. Betul. Itu satu aplikasi yang sangat menarik untuk membantu pengguna. Jadi saya sangat tertarik sebab ianya untuk mencari semula keyakinan membeli dari sudut pengguna ini. Mungkin Datuk boleh berikan berkenaan dengan bagaimana strategi yang akan digunakan, apakah kaedah dan mekanisme yang akan digunakan oleh pihak kementerian? Ya, memang adalah pelbagai. Jadi kementerian kempen jualan Malaysia adalah jualan peringkat kebangsaan dan yang diadakan sepanjang tahun mulai dari bulan Julai seperti mana yang telah lancarkan sehingga ke bulan Disember tahun 2020 ini. Jadi kita ada 6 bulan 6 bulan. Jadi fokus kepada jualan mengikut tema dan segmen produk. Ini untuk KJM, kempen jualan Malaysia ini. Contohnya kalau ICT jadi dan gadget. Shopping district, shopping street, tempat mana-mana. Jadi untuk juga fashion dan cosmetics, dan franchise, kelengkapan rumah, secara e-dagang, jualan langsung, dan barangan persekolahan ataupun back to school, penghujung tahun. Ini tema-temanya yang kita akan laksanakan supaya ia lebih fokus, ia lebih memberi bantuan kepada hampir semua sektor Kita harusnya beri fokus dan bantu. Jadi dan juga tema dan segmen berbeza seperti mana yang telah saya sebut tadi, setiap bulan dan dijual pada harga murah, harga diskaun. Yang mesti ada diskaun untuk menarik pengguna kan. Jadi konsep ini adalah untuk membantu pengguna buat perancangan, perancangan pembelian dan bantu tingkatkan jualan segmen perancutan yang terjejas sepanjang PKP. Sebab pengguna ni kita fahamlah, walaupun kita nak ajak dia orang pergi jom berbeli belah, tetapi biarlah membeli sebagai pengguna yang bijak, yang beli yang berpatutan dan sebagainya. Kita tak mahu mereka hanya membeli sebab ianya murah. Sebegitu. Membeli kerana ada keperluan dan sebagainya.
Jadi itulah yang penting bagi kita membantu pengguna. Sebab itu kalau ada tema dan segmen ini, mungkin mereka boleh buat perancangan lah. Ya. Kalau nak beli kelengkapan rumah, bulan berapa nanti, mungkin dia tunggu untuk beli kelengkapan rumah sambil beli yang lain lah. Datuk, kita mungkin hanya ada sedikit masa yang sangat terhad ini. Mungkin Datuk boleh rangkumkan berkenaan kempen Jualan Malaysia ni dari sudut pemasarannya dan mungkin harapan Datuk sendiri untuk melihat kepada kekuatan ekonomi kita kembali diperkasakan dengan kempen ini. Oh, kempen ini penting. Ya, kempen ini begitu penting. Tadi saya kata seluruh negara. Sekarang kita dah lancar di peringkat kebangsaan dan kita dah lancar di beberapa buah wilayah dan negeri. Baru-baru ini kami untuk Selangor dan akan kita pergi ke negeri-negeri lain, Melaka dan sebagainya. Semualah, termasuk Sarawak dan Sabah. Sebab ekonomi yang kita perlu rancakkan semula ini adalah menyeluruh, ya, ekonomi Malaysia. Jadi kita terus mempergiatkan aktiviti promosi KJM ini di semua peringkat, ya. Jadi ia juga melibatkan penyertaan dari pasaraya, departmental store, mall, kompleks, membeli belah, restoran, novelty, specialty stores, platform e-dagang, franchise, juga jualan langsung dan sebagainya. Yang semua sektor kita nak gerak bersama dalam program ini. Pelancaran seperti mana telah sebut tadi akan kita sejauh mungkin mana dapat kita akan pergi ke semua, bantu semua negeri. Juga jalinan kerjasama bersama Keretapi Tanah Melayu Berhad, KTPM. Ini saya mesti bagi tahu di sini lah. Bagi aktiviti promosi yang bermula sejak 27 Julai tahun 2020 ini sehingga 20 Disember. Jadi kalau Cik Anip tengok di Central nanti, Keretapi itu ada yang kita buat promosi itu, kita buat trend wrap. Kita bungkus sekali kereta api tersebut dengan logo kempen Jualan Malaysia yang mengandungi informasi mengenai jadual pelaksanaan mengikut segmen KGM dan kempen beli barangan Malaysia dan sebagainya, juga MySales Tracker, semua ada di papan sana. Okey, Datuk, memang sangat menarik. Saya kira banyak sekali informasinya. Mungkin kepada mereka yang menonton, pengguna terutamanya boleh mendapatkan maklumat di bahagian KPDN HCP. Dan juga untuk membantu kita sekurang-kurangnya. Sasarannya, saya kena beritahu di sini bahawa lebih kurang 100 bilion yang ingin dicapai dalam tempoh 6 bulan ini. Datuk Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Akan ke Parlimen pula selepas ini nanti untuk meneruskan tugas hakikinya selaku Menteri di Malaysia hari ini. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Sangat menarik kerana kebiasaannya segmen ini kita bawakan pada awal siaran. Ali Iskandar sangat istimewa pada pagi ini kerana ini membabitkan satu perkongsian yang begitu dekat di hati rakyat Malaysia. Silakan Ali. Terima kasih Hanif. Datuk, terima kasih banyak bersama kami. Selamat menjalankan tugas, Datuk Alexander Nantalinggi. Dan kita nak masuk cerita tentang cerita Bulan Merdeka. Sebelum tu kita roll montage dulu. Lepas tu kita sambung cerita yang kita akan bawakan pada hari ini. Tanggal 31 bulan 8. Oi kawan-kawan, apa guna duduk diam saja? Senangkan hati, ayo mari menyanyi. Oi kawan-kawan, jangan takut jadi tentara, baik di darat atau laut, udara tentera bersedia. Jikalau kita dalam tentera, mestilah bersiap sedia. Janganlah asyik ingat bini.
Okey, sedikit babak daripada filem Prebet Lapuk yang ditayangkan pada tahun 1979, arahan Allahyarham Datuk Aziz Satta. Dan filem ini sangat istimewa seperti disebutkan di awal tadi, mempunyai rencah yang cukup sempurna, ramuannya cukup sempurna. Ada pelbagai elemen komedi, patriotisme, kekeluargaan, cinta dan macam-macam lagi. Jadi hari ini kita nak ceritakan tentang filem yang bukan itu saja, muziknya oleh dibikin dan diolah oleh Kasim Masdo sendiri, yang bukan calang-calang individu dalam filem ataupun dalam industri seni tanah air ini. Okey, saya rasa saya tak mempanjangkan perkongsian ini sebab baik kita tanya pada dua individu yang memegang watak utama dalam filem ini sendiri yang kita tampilkan secara live dan eksklusif di Malaysia hari ini. Saya bersama dengan Hanif dan juga Anim untuk bersembang lanjut. Silakan. Okey, kita bersama dengan legenda. Rasa macam walaupun saya sedang besar tapi rasa macam kecil sangat duduk di sebelah AR Badul dan juga Tawil, yang mana kita tahu tentang kita bukanlah saya lah sendiri 90-an kan, bukan hidup pada era itu. Tapi itulah yang diperbualkan oleh ibu-ibu dan ayah-ayah saudara kita. Apa khabar? Sebelum tu nak tanya tentang kesihatan dan juga kabarnya. Alhamdulillah. Jadi kesempatan pada pagi ini secara langsung terus. Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat dan peminat yang mana Badul masih ada hari ini. Pasal baru ni viral saya meninggal. Betul. Viral lagi. Kali kedua. Masih ada lagi. Jadi cara tak langsung. Ini dia. Cara tak langsung MHR panggil saya, jadi dapatlah saya mengesahkan yang saya masih lagi hidup. Jadi itu berita palsu lah ya? Semalam. Itu tular semalam. Sebelum ni pun pernah tular benda yang sama juga. Lebih kurang sama lah, maknanya mengisahkan tentang berita kematian dan sebagainya. Kita harap-harap itu tidak disebarkan lagi. Terbuktinya hari ini AR Badul bersama dengan kita di MHI. Tercongok lagi. Sahabatnya pula, bagaimana keadaan sekarang? Sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak MHI dan juga kepada peminat-peminat semua. Sampaikan salam saya skuad daripada filem Prebet Lapuk yang bersama-sama dengan kita untuk anda semua yang masih ada lagi. Ada? Yang ada di dalam... Ada. Hei orang kita, Khatulistiwa, di sini bumi Malaysia, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah dia amalan hidup kita. Kawan-kawan. Betul. Apa guna duduk diam saja. Tenangkan hati. Ayo mari menyanyi. Kawan-kawan, jangan takut jadi tentera, baik di darat atau laut, udara tentera bersedia. Jikalau kita tamat nanti, tentuku naik pangkat lagi. Umur dah lebih. Bila jumpa musuh, jangan kecut, jangan cuba nak cabut. Dengan kawan, jangan tukar termenung-menung. Besok Robin. Ada kekasih kena tinggal, kini kau mula jadi bagai. Tak mungkin dia lepas rindu juga untuk menghabiskan. 40 tahun lagu tu, hampir 40 tahun lagunya lagu tu. Tidak ada satu lirik pun yang dilupakan. Saya ingat, masih ingat lagi. Tapi ada tak terpelihara sikit? Ada juga terpelihara sikit. Dah lama, lagu dah lama. Tapi kita berasa, saya sendiri saya banggalah. Kerana setiap tahun bila datangnya menyambut Hari Kemerdekaan, wujud lagi Prebet Lapuk filem. Okey, saya nak mau izinkan saya bertanya soalan ya, sebab tadi saya bertanya dengan Eli, sebab Eli antara yang membesar dengan filem ini. Ketika filem Prebet Lapuk ni dikeluarkan, bagaimana sambutan rakyat Malaysia pada ketika itu? Box office. Menjadi fenomena lah, fenomena. Yes. Dia sebuah filem yang boleh kita sendiri cakap besar lah. Bila filem itu dia menarik anak-anak muda untuk masuk ke tentera. Ya, betul. Termasuk dengan Allahyarham anak saya sendiri. Masuk tentera. Allahyarham Muhammad Zahir kan? Ya, Nampaknya sebegitu ya. Ya, memang waktu itu kerajaan pun mahukan kalau boleh drama-drama baik, filem-filem baik mempunyai mesej
semangat mesej untukkan cinta tanah air. Kan kita kena bagi mesej-mesej yang berguna. Waktu itu memang tengah kuatlah. Jadi inilah salah satunya yang idea daripada Allahyarham Haji Sattar sebagai pengarah. Kan? Dan kami diberi bantuan secukup-cukupnya daripada angkatan dan kabarnya senjata-senjata yang digunakan juga merupakan senjata betul betul, lalu atas kepala. Dan juga jentera-jentera yang digunakan memang yang baru digunakan dalam ketenteraan pada ketika itu. Betul. Maknanya perasaan pegang senjata yang betul. Sebab senjata dulu bukan macam sekarang kan dia punya berat ni. Saya tak tahulah dia. Saya bila saya pegang M16 tu, saya bila dah ada bullet betul kan? Bullet real bullet, saya tak terpetik. Tak terpetik. Kekuatan tu, perasaan semangat tu tak terpetik saya. Dia Badul lupa. Sebenarnya bila petik dia pakai auto, habis dah. Takkan nak peluru dah habis dah. Mana dia sedar? Memang saya rasa senjata ni bukan untuk mainan lah. Kalau kita tengok cowboy ketekong rasa dalam filem aja. Kat luar tak boleh juga dia menyentuh senjata. Saya rasa satu benda perlukan kekuatan juga untuk pasal dia kalau sini baru dia tendang baru tangan dia. Kita nak macam tu kadang-kadang dia ke sana perginya. Nak tembak dolah kena si Amin pula. Itulah cerita. Mudah Amin pula yang kena ya. Amin kan. Saya rasa saya nak bagi kesempatan untuk tanya sebab saya membesar dengan filem ni. Kalau saya tak tanya ni saya rasa saya akan menyesal lah. Silakan secara langsung. Adakah kalian berdua betul-betul menjalani latihan ketenteraan di Port Dickson tu betul-betul ataupun sekadar datang syuting saja? Masya-Allah. Betul-betul. Potong rambut. Betul, itu betul. Betul potong rambut. Berkampunglah di hutan tu. Ya, duduk camp. Sebab nampak badan susut kemudian kulit memang gelap betul. Ya. Badul dia slim, saya tak slim. Saya sejak lepas habis filem ni dan mana-mana yang terlibat jadi tentera waktu itu yang masuk dah pun pencen. Dia jumpa balik dia marah saya. Kenapa? Kau ni penipu, pembohong dia kata. Ingatkan bukannya jalani latihan betul-betul. Bukan, dia kata aku tengok kau latih senang. Ya aku macam nak mampus kata orang berlatih. Kan pasal kita pelakon kan. Jadi kita yang berat-berat macam mana kita nak buat. Yelah. Kita mengikut dia punya hari-hari punya latihan dia. Okey, berapa lama mengikuti latihan itu dan berkampung di kawasan Port Dickson? Saya kalau tak silap saya pergi dulu Saya pergi dulu dalam 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan di sana Okey. 1 bulan betul dalam hutan. Okey. Hutan untuk scene peperangan tu lah. Ya, yang betul-betul model komunis. Yang betul. Itu yang real. Okey. Di sebelah apa nama dia Kota Tinggi. Pulada ya, Pusat Latihan Tentera Darat. Okey. Kita duduk sana dalam hutan. Itu dia. Okey, sebab filem tu 2 jam kan. Durasi dia. Scene mana yang paling diingati sampai sekarang? Saya secara peribadi saya suka scene father, my son is back. Father, my son is back. Kalau kalian berdua? Saya macam banyak itu scene. Itu masa Badul duk marah saya, dia nak kenakan saya, dia tolak saya baru lagi. Okey. Jadi saya masuk hutan. Saya jalan, pum saya nampak. Wis, Badul kata, nampak apa? Nampak komunis lah. Lepas tu saya tembak, pum, Badul kata, aduh. Lepas tu saya makanlah sebab di atas meja makan. Sebab itu makanan saya dalam cerita ni Watak Tawil ni, dia cakap sikit, makan lebih. Sebab suruh jangan miss sudah je. Makan. Okey, untuk dan saya rasa saya yang paling shock sendiri dan benda tu menjadi spontan. Itu dia katakan spontan Waktu Sarjan Mael marah saya waktu berbaris, saya tak betul, dia datang marah. Apa ni? Buat betul-betul ni. Saya bisik je. Dia satu kampung dengan saya kan. Jen tak balik kampung dia. Jangan cakap pasal kampung. Oh, itu spontan? Itu spontan. Pengarah sendiri pun tak tahu. Tapi di dalam karakter lah. Ya, dia marah-marah, saya sergah dia. Aduh. Masa satu lagi, bila saya ingat balik tu, kampung. Badul tanya saya, sebab gosok kasut, askar kan kasut senantiasa kilat. Ya. Kasut saya tak nak kilat. Badul tanya saya, engkau lahir bulan apa? Bulan dia. Bulan, siang malam.
Bulan pun bulan juga patutlah gelap. Patutlah kasukan nak kilat. Ya, mana nak kilat kan? Pak anggota tentera kita senantiasa bila dia ada di kamp, berkilat. Betul. Disiplinnya kita tahu dari dulu lagi. Maaf, silakan. Saya mencela. Silakan. Adakah Allahyarham Datuk Aziz Sattar seorang pengarah yang sebab kalau saya tengok kan watak Pak Badul terutamanya lah. Banyak adlib, banyak yang spontan kan. Adakah itu dilepaskan oleh Pak Aziz masa tu ataupun ini yang dimaukan? Sebab saya ada satu yang masa jumpa Tuan Zul tu yang pintu tersembam muka tu, itu bagi kita macam tu spontan yang sangat menarik dan director kita boleh pakai dan sebagainya ke macam mana? Dia begini, nak cakap pasal spontan ni, sebenarnya kita boleh spontan, kita boleh ad-lib, tapi jangan lari daripada tujuan yang diarahkan. Jangan kita diarah pergi Pahang, kita pergi Melaka pula. Itu tak tentu. Kadang-kadang sekarang saya tengok banyak yang menjadi macam itu. Dia cuba-cuba nak ad-lib, dia cuba-cuba nak tapi bukan di dalam cerita itulah. Macam kita orang, arwahnya dulu, pengarah kita ni, jiwa dia halus. Dia sensitif dan tak pernah marah kita. Habis-habis dia menangis saja arwah ni. Iya. Dia nak tunjukkan kalau kita degil sangat kan. Degil cakap, aku suruh kau panjat, kenapa kau tak panjat? Tapi dia sendiri. Dia tak pernah marah kita. Arwahnya tu. Jadi masa tu tanggungjawab pelakon sendirilah untuk melaksanakan tugas masing-masing. Tidak kan? juga, kita mengikut arahan. Tapi kadang-kadang bila kita menyeleweng tu, tengoklah kalau dia gini tu tak okey ada lah. yang tak kena lah tu. Dia akan habis di editing nanti. Benda tu akan tamat di editing nanti. Hilang kat situ lah. Kalau dia rasa tak sesuai. Itulah dia. Dan dia juga sebagai setiap pengarah juga mesti tahu apakah yang kita ad-lib pun, apakah yang kita spontankan tu. Sesuai ke tidak? Dia tak boleh lepas juga macam itu. Tak adalah dilepaskan semua. Kerana pada tahun 1979 ni, cerita ketenteraan tu baru-baru bermula kan. Tapi kalau nak diikutkan dengan nama A.R. Badul sendiri, sebelum tu ada Darah Satria. Maknanya tambahan pula dengan cerita yang sedikit komedi ni, Private Lapuk dan sebagainya. Jiwa patriotik itu memang senang untuk dibawa ataupun selepas dah berlakon ini barulah wujudnya jiwa itu dalam diri. Kita gini sebagai seorang pelakon bila dia bagi watak macam saya dia bagi private. Tak maknanya tentera lah. Setidak-tidaknya kita dalam masa lapang itu kita orang kurang mencari, melihat, mendengar dan membaca dan bertanya kepada XX ni apakah telatah-telatah, apakah keletah-keletah dia macam tengah malam lari keluar kena balik kena dan besok pula saya kena denda. Itu semua adalah rintihan kita kepada yang sebenar yang realitinya kadang-kadang dengan ketua pasukan kita sendiri camp ataupun dengan major ataupun general, kita bertanyalah. Dan benda-benda tu dia dikumpulkan menjadi Jadi pada saya bila kita jadi tentera, kita rasa bangga kerana makan ada. Setiap pagi makan cukup syarat. Makan cukup syarat kan. Suruh tak lepas. Suruh tak miss. Dan badan sihat. Dan kita boleh buat, kita bangga walaupun macam ni kan kita berlakon. Melompat sana, melompat sini. Tapi kita bangga, kita dapat merasa ini orang luar boleh ke masuk main suka-suka macam ni? Tak boleh. Jadi kita dapat merasakan. Mungkin anda yang kat sini tak pernah dengar peluru lalu atas kepala kan? Tak pernah. Kita rasa dah. Tak pernah. Peluru hidup peluru hidup api sendiri kan? Depan-depan. Peluru api. Sebaik tak terpijak ni. Ada situasi yang berlaku juga. Ada juga. Tinggal lagi mereka terpaksa naikkan. Kalau di TNG tu dia naikkan. Nampakkanlah. Kalau tidak, biasa rekrut mati. Kena tembak macam tu. Rusat. Sebab apa? Mereka dah terlampau takut kan. Jadi kita waktu tu jurulatih semua dia terpaksa naik. Sebab tanda-tanda banyak. Jadi buat mana kita dinasihatlah, dinasihati lebih, dia bagi tahu. Macam selalu kan sekarang ni kalau kita datang bahagian emergency, kalau apa-apa berlaku, keluar kat sini, lari kat sini. Kita dia macam jadi itu. ada prosedur sebegitu. Okey, kita ada ingin dikongsikan di laman Facebook kita. Eli Iskandar ada namanya di situ, jadi Eli silakan. Okey, daripada Ida Ismail katanya. Selamat pagi semua. Boleh Eli bagi tahu bila boleh. Bila Eli bagi tahu ada A.R. Badul dan Tawil dalam filem Private Lapuk. Cerita tak jemu saya tengok cerita ni tahun 79, saya darjah 1 masa tu. Masa tu arwah ayah berkhidmat dekat PPH Ulu Kinta.
kami tengok Kak Ipoh dengan adik lelaki dan mak masa tu tayangan malam. Oh, ini individu yang berkesempatan untuk menonton di panggung. Nostalgia. Ya, kita sekarang tengok di TV, saya tak sempat tengok di panggung. Kalaulah boleh dicadangkan, rasanya boleh tak dikembalikan ke panggung untuk tayangan eksklusif? Ada sebarang harapan sebegitu ke? Saya beginilah, saya berani terus teranglah. Sebenarnya pihak program pun tak ambil tahu ni semua. Semangat tak ada. Ya. Yang tahu yang boleh jual itu jalan dulu. Ya. Tak ada. Dan juga bagi pihak kerajaan pun tidak ada memberi arahan ataupun memberi satu pesanan. Kan macam ni, okey filem-filem macam ni apatah kita mainkan balik. Kan untuk ini. Saya kata ini tak ada yang, sedangkan saya berlakon pun 10 kali keluar TV pun saya tak dapat apa. Satu sen tak dapat. Sebab apa Badul? Filem Private Laput juga kita berjaya memasuki Asia Film Festival. Ya, Betul? Yes. Oscar di Thailand. Di Denpasar. Di Denpasar Bali. Ya. Kita pergi. Sewajarnya diberikan pengiktirafan. Ya. Kenapa saya tanya soalan? Sebab tahun lepas filem-filem Piramli ada satu projek ditayangkan di Pawagam. Jadi barangkali filem seperti ini juga. Itu saya nak jawab. Kita tidak boleh melawan kekuatan kebolehan Piramli. Kita pun jangan nak. Pada saya sendiri pun saya tak confident. Bila dia main balik begitu mendapat kan. Tapi masa zaman ditayang balik filem-filem saya semua free. Ada juga. Filem-filem saya tu di Pawagam. Finans di Pawagam tapi percuma. Okey. Masuk percuma. Kalau percuma tersebut. beramailah saya rasa. Kita ada seminit saja. Mungkin saya nak tujukan kepada Pak Tawil jugalah. Melihat kepada selepas berlakonnya filem sebegini, impaknya sangat besar. Semangat patriotik di kalangan diri sendiri terlebih dahulu, adakah ianya meningkat membawa sehingga ke hari ini atau bagaimana? Dia meningkat sebagai seorang penghibur. Kita masuk sebagai seorang artis. Jadi tugas kita, tanggungjawab kita membuka minda mereka supaya sayangkan kepada Angkatan Tentera. Dan sempena dengan Hari Kemerdekaan, kita sama-sama merayakan dia. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada TV3 yang mengundang kami bersama dengan Ayah Badul. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada peminat-peminat semua. Kami yang patut berterima kasih. Betul dia. Awal sampai tau. Dengan AR Badul dan juga Tawil kerana bahagian depan kita tu tak dilepaskan masuk tadi. Sebab semua nak ambil gambar. Okey, saya nak sikit je. Silakan. Mungkin kemerdekaan banyak kita tanya apa arti kemerdekaan. Sebenarnya mereka jawab banyak yang tak tepat. Sebenarnya pada saya arti kemerdekaan adalah kita terlepas daripada belenggu penjajah. Itu yang motif dia. Bukan kita dah merdeka, kita bebas boleh melakukan. Kita dah boleh ada bangunan, kita dah ada sekolah free. Itu bukan dia. Sebenarnya arti mereka bukan itu. Kalau merayakan hari kemerdekaan, yes. Kita rayakan sekarang macam selalu dibuat. Okey, sekarang kita dah ada tentera kapal terbang yang besar. Kita ada batalion yang banyak. Itu hari kemerdekaan. Arti merdeka adalah kita terlepas daripada belenggu penjajah. Ya, betul. Itu arti sebenarnya. Dan juga benda ni, merdeka ni jangan kita main-mainkan dengan perkataan lain. Contoh dia, wah merdeka lah kau, bini kau balik kampung. Ni orang selalu, saya rasa tak begitu elok lah. Benda-benda merdeka ni kita mesti ibaratkan sebuah satu ayat yang macam ayat keramat juga lah. Yang hanya sekali berlaku, takkan berlaku lagi kan. Itu adalah harapan saya lah. Menarik. Kerana untuk mendapatkan kemerdekaan tu bukannya perjalanan yang hari ini dan esok sahaja, tetapi perjalanan yang cukup panjang sehinggalah harus berperang dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan legenda Tawil dan juga AR Badul bersama dengan kita di MSI. Cukup bermakna pada hari ini, eksklusif dan bermakna, alhamdulillah. Satu penghormatan buat kami lah sebab awal-awal dah dibelanja lagu yang penuh tadi. Hebat ni, ingat lagi. Okey, kita dah berada di penghujung siaran. Jumpa lagi. Selalu. Assalamualaikum.